Salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tugasan yang bertajuk kebebasan hak asasi di Malaysia. Sebelum saya meneruskan perbincangan atau pembentangan pada hari ini, saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Jali Anak Nyabung, nombor metrik 259892. Saya dari UUM PES Johor Bahru. Seperti yang anda lihat, apa itu hak asasi? Hak asasi ialah hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang ataupun maruah diri seseorang, dan kebebasan mempunyai hak yang sama tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Itu maksudnya ertilah orang kata erti apa itu hak asasi. Seterusnya, hak asasi ini ditubuhkan pada tahun 1948, iaitu tarikh dia 10 Disember. Tarikh ini adalah merupakan tarikh di mana hak asasi diisytiharkan oleh pada ketika itu adalah yang mengisytiharkan adalah Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN. Dalam pengisytiharan itu juga dia mengutamakan 4 kebebasan utama, iaitu kebebasan daripada ketakutan, kebebasan untuk berkemahuan, kebebasan hak untuk bersuara, dan kebebasan kepercayaan. Dia ada pecahan hak asasi ni. Teori-teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia ni terdiri pada 4, iaitu teori moral, keadilan sosial, hak asasi manusia yang tersusun, dan teori saintifik. Kita akan tengok apa itu teori moral dan hak asasi manusia. Hak asasi bersifat universal. Setiap kaum, etnik, jantina maupun agama berhak mendapat kelebihan serta kebaikan daripada hak asasi yang dituntut oleh manusia. Hak asasi bersifat semula jadi yang secara fitrahnya diketahui oleh manusia tanpa perlukan pelaksanaan undang-undang, deklarasi antarabangsa, deklarasi antara negara. Hak asasi manusia adalah kehendak moral sesuatu masyarakat yang membentuk maruah dan meningkatkan martabat seseorang manusia serta kewujudan manusia yang hidup dalam keharmonian. Seterusnya, teori keadilan sosial hak asasi manusia. Teori ini adalah merupakan teori Charles Babbage pada tahun 1949. Charles ni adalah merupakan seorang pakar politik antarabangsa yang bertanggungjawab membangunkan teori keadilan sosial ini. Charles banyak memainkan peranannya dalam mengembangkan teori ini kepada orang ramai. Teori ini dia lebih kepada tuntutan keperluan tuntutan sosioekonomi dan keselamatan individu, sekaligus turut menyediakan kedudukan yang lebih menyeluruh kepada hak asasi manusia. Untuk teori hak asasi manusia yang tersusun, yang ni bersifat keperluan yang kolektif yang dapat memenuhi keperluan hak-hak yang dituntut manusia. Ini pula menurut Harry Shue. Dia merupakan penulis buku Basic Right. Terdapat juga 3 jenis hak asasi manusia yang sering dituntut oleh masyarakat, iaitu hak kehidupan, kebebasan dan keselamatan. Untuk teori saintifik sosial hak asasi manusia,
Perjanjian antarabangsa amat penting bagi menjayakan pendekatan ini, tetapi persetujuan untuk menerima hak-hak yang serupa bagi setiap negara dan negara amatlah sukar diperoleh, walaupun dunia kontemporari kini telah menerima pluralisme budaya. Pendekatan ini melihat kepada keperluan menyelaraskan hak asasi manusia merentasi budaya. Seperti yang kita tahu kan, hak asasi ini, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kebebasan asasi yang terdiri daripada perkara-perkara berikutlah. Yang pertama adalah kebebasan diri. Yang kedua adalah keadilan dan kerja paksa dilarang. Perkara yang ketujuh, pelindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang dan pembicaraan berulang. Dan perkara 8 adalah kesamarataan. Dan perkara ke-9 adalah larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara yang ke-10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara yang ke-11 adalah kebebasan beragama. Perkara 12 adalah berkaitan dengan hak berkenaan dengan pendidikan. Perkara 13 adalah berkaitan dengan hak terhadap harta. Ini adalah merupakan hak asasi, hak-hak yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan yang lebih kepada asasi manusia lah. Hak asasi manusia, pelaksanaannya di Malaysia ni adalah sejak kemerdekaan dulu, kebebasan atau hak asasi manusia ni jarang sekali diperdebatkan, walaupun konsep kebebasan asasi kadang-kadang dibangkitkan mengimbas sejarah hak asasi manusia di peringkat antarabangsa dulu. Pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB adalah merupakan titik permulaan pengakuan antarabangsa mengenai hak asasi manusia. Deklarasi ini memberi penekanan kepada kebebasan untuk bersuara dan kebebasan untuk memenuhi keperluan asas. Pada tahun 1966 pula, satu perjanjian antarabangsa berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial turut diadakan, iaitu Perjanjian Antarabangsa berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Seterusnya pada tahun 1986, Deklarasi Hak untuk Membangun telah diiktiraf sebagai satu hak yang tidak boleh dipisahkan dari manusia. Di Malaysia, gesaan dan kritikan mengenai hak asasi manusia seringkali dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya badan bukan kerajaan (NGO). Namun tuntutan ini semakin menjadi-jadi akibat masalah politik yang dialami negara, khususnya pada tahun 1990. Hasilnya, kerajaan telah merangka Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1999. Suruhanjaya kebangsaan ini lahir tepat pada masanya, sejajar dengan kehendak dan desakan rakyat secara umum supaya diwujudkan satu institusi yang bebas bagi menjaga dan memelihara hak asasi manusia di Malaysia. Pertubuhan Suruhanjaya ini dilihat sebagai satu perkembangan positif yang membuka satu lembaran baru dalam sejarah perjuangan dan perlindungan hak asasi di negara ini. Sini adalah merupakan beberapa isu-isu hak asasi di Malaysia. Yang pertama adalah perpaduan nasional mesti berdasarkan perlembagaan bagi memelihara hak asasi manusia di Malaysia. Dalam hal ini masa bimbang apabila ada jabatan kerajaan yang cuba membentuk perpaduan nasional tetapi tidak berdasarkan falsafah dan kerangka dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya dibentuk berasaskan fahaman dan konsep yang asing, sekaligus membelakangkan kerangka sejarah negara bangsa yang panjang. Bercanggahan
peruntukan khusus dalam perlembagaan selaku undang-undang tertinggi mengisytiharkan Islam agama negara seperti termaktub dalam perkara 3/1. Okey, Perlembagaan Persekutuan dan memberi takrifan orang Melayu, penduduk pribumi Persekutuan Tanah Melayu, manakala kumpulan etnik lain seperti Kadazan, Iban dan Melanau adalah penduduk pribumi Sabah dan Sarawak. Pengkelasan ini penting terutamanya dalam membela hak pribumi orang asal termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan mengenai kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah ekonomi lain. Okey, yang kedua adalah Akta Kanak-Kanak 2001 dimaktubkan sebagai langkah pelaksanaan terhadap Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Malangnya, akta ini tidak menjadi CRC dokumen perundangan mengikat di Malaysia. Lantas, barang pelanggaran peruntukan CRC tidak dapat dikuatkuasakan di mahkamah. Kerajaan digesa menyelidik secara lebih rapi terhadap hak kanak-kanak 2001 dan CRC ni, serta membuat pindaan sewajarnya dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Selanjutnya, langkah kerajaan meluluskan Akta Kesalahan Jenayah Seksual Kanak-Kanak patut dipuji. Tetapi kesalahan struktur ayat dalam akta itu menyebabkan niat baik kerajaan tergendala. Ini dilihat misalnya dalam Seksyen 2/1 yang memperuntukkan akta itu hanya berkuat kuasa terhadap kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun. Sekaligus menyebabkan pesalah seks di bawah berusia 18 tahun ke atas tidak dapat disabitkan. Okey, ketiga, wanita, isu mengenai wanita. Kerajaan belum lagi menggubal undang-undang bagi menguatkuasakan konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Okey, ataupun ringkasnya, diskriminasi Malaysia pada tahun 1950 ataupun yang ringkas Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, atau ringkasnya CEDAW, yang diratifikasi Malaysia pada tahun 1995. Akta Kesamaan Jantina misalnya belum digubal. Hak wanita muslimah yang berterusan dinafikan kebebasan menutup aurat ketika bekerja di beberapa sektor. Yang ini perlu diambil perhatian segera. Keempat adalah orang asal atau penduduk pribumi. Kerajaan perlu memasukkan kemajuan orang Melayu sebagai agenda bagi memajukan orang asal. Penduduk pribumi, kerana Melayu sememangnya penduduk asal tanah Melayu, berasaskan semangat Perlembagaan Persekutuan berhubung asal orang Melayu, asal orang bukan Melayu. Masa berpendapat ada keperluan dihidupkan kembali pasukan petugas kebangsaan untuk orang asli yang diumumkan pada tahun 2013. Selain tersejarah amalan ke atas tanah adat bagi menjamin kelangsungan kehidupan dan masyarakat orang asal ini terhindar daripada kemiskinan maupun keterasingan. Yang kelima adalah warga tanpa negara. Perkara ini serius. Terutamanya di Sabah dan Sarawak, ada bayi yang dilahirkan di Sabah Sarawak tidak mempunyai dokumentasi sah. Ini membabitkan bayi pasangan yang tidak mendaftar perkahwinan. Ada kedua-duanya warga asing atau salahnya warga asing. Ini menyebabkan kesan buruk apabila kanak-kanak itu dipinggirkan masyarakat. MACSA ingin merakam penghargaan kepada kerajaan Malaysia atas langkah dan pelan tindakan komprehensif isu hak asasi. MACSA sedia bekerjasama dengan kerajaan dan mana-mana entiti lain untuk mengatasi dan memperbaiki keadaan hak asasi manusia di Malaysia demi kepentingan semua.
Cadangan pula, fungsi dan kuasa suhakan perlulah dikaji semula bagi memastikan masalah-masalah kebebasan hak asasi ini tidak berlaku seperti sebelumnya. Kuasa suhakan perlulah diperluaskan lagi dan mengenakan tindakan yang sewajarnya kepada orang yang melakukan kesalahan ataupun yang melanggar hak asasi tersebut. Negara Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang terkenal dengan bilangan kaum dan hidup harmoni, dan jangan kerana masalah ini tidak dapat dibendung, negara kita dihina dan dicaci oleh negara luar. Kerajaan sepatutnya mengkaji semula kuasa dan fungsi suhakam ini supaya lebih lebih mantap, lebih padu, lebih memfokuskan kepada ataupun lebih membantu masyarakat kita lah untuk hak asasi ni. Kesimpulan daripada saya, secara umumnya pelaksanaan undang-undang hak asasi sedikit sebanyak telah dapat mengendurkan ketegangan terhadap tuntutan hak asasi manusia di Malaysia. Sesungguhnya pengujudan undang-undang dan penubuhan Suruhanjaya ini merupakan satu langkah kecil sebelum kita menggorak langkah dan yang lebih besar ke arah perubahan hak asasi manusia di negara ini pada masa yang akan datang. Tidak dinafikan juga bahawa Akta 597 ini merupakan satu perkembangan positif ke arah kesedaran hak asasi manusia di Malaysia. Kewujudan Akta juga dapat menjelaskan kepada dunia bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mengiktiraf hak asasi manusia, sekaligus melenyapkan kesaksian mereka terhadap negara. Namun memandangkan Malaysia masih di peringkat awal dalam menyeragamkan undang-undang hak asasi manusia, kita perlu berkesan supaya Malaysia mengikut PBB atau apa yang diamalkan di barat. Sebaliknya kita harus mengaplikasikan hak asasi ini mengikut cara kita sendiri. Cadangan bagi mempertingkatkan kesedaran hak asasi manusia di negara ini, asalkan saranan yang dibuat mestilah berasaskan kepada acuan negara ini, bukan mengikut prinsip negara barat dan yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi pada masa yang sama masih merelakan amalan penindasan, peperangan dan pembunuhan beramai-ramai, sehingga nilai-nilai moral dan kemanusiaan seharusnya tafsiran hak asasi dilalui dengan mengambil kira sejarah politik, ekonomi dan sosial negara ini. Sesungguhnya memberi hak kebebasan kepada masyarakat adalah perlu, namun pada masa yang sama batas-batas yang sepatutnya perlu diperbentukkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.